Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rafi bin Asmadun, nombor kad matriks DB210039. Saya akan berkongsi mengenai penilaian pengajaran dan pembelajaran daripada sebuah filem yang bertajuk Vaati ataupun Se yang telah saya tonton di aplikasi Netflix. யார் சார் அவரு? என் வாத்தியார். பதம் செய்யும் தருணம் நரிகள் நிறைய கண்ணலை விழித்துட்டு திணற திணற திறத்தி பிடிச்சு பாத்தி கட்டிக்க கொடுத்துட்டு எரிமலைக்குள்ள எரி பொருள் நீங்க வந்ததாலும் போர்க்கலாம் உள்ளார உலகி கிட்டக்கு மிருக முறுக்கி உரும பயம் வரும். Filem Vaati ini sebuah filem Tamil dan untuk pengetahuan semua, Vaati di dalam bahasa Inggeris iaitu Se dan dalam bahasa Melayu iaitu Cikgu. Sebelum saya meneruskan perkongsian saya mengenai penilaian pengajaran dan pembelajaran, saya ingin menceritakan jalan cerita dalam video ini. Filem ini mengisahkan seorang lelaki bernama Bala. Dia ni seorang pembantu cikgu ataupun macam cikgu gantilah. Jadi, dekat India ini, semua sekolah kerajaan ditutup. Hanya sekolah swasta saja dibuka, tetapi ada seorang ahli politik, dia nak buka semula semua sekolah kerajaan. So, semua pembantu-pembantu cikgu ini termasuklah Cikgu Bala dikumpulkan dan dihantarkan ke sekolah kerajaan itu. Cikgu Bala ini tekad yang hendak semua anak-anak muridnya nanti akan lulus dengan cemerlang supaya dia mahu naik pangkat dan kena serap menjadi seorang cikgu di sekolah swasta itu. Jadi, masa dia sampai di sekolah yang dia dihantar itu, sekolah itu sunyi, tiada pelajar yang datang pun di sekolah itu. Sampailah satu tahap, dia berjaya bawa semua pelajar-pelajar untuk belajar di sekolah itu dan bersemangat belajar dalam semua subjek. Contohnya seperti subjek maths, biologi, fizik dan lain-lain lagi. Disebabkan budak-budak itu bersemangat dalam belajar, tanpa diduga sekolah itu 100% semua pelajar lulus dalam satu ujian ini dan membuatkan ahli politik tadi terasa terancam akan kemenjadian budak-budak di sekolah itu di bawah ajaran Cikgu Bala tersebut. Dan selepas itu, ahli politik ini menggunakan kuasa dia untuk menghancurkan semangat Cikgu Bala dan budak-budak di sekolah itu. Tapi semua rancangan jahat itu dapat diatasi oleh Cikgu Bala dan murid-muridnya. Mari kita lihat penilaian pengajaran dan pembelajaran yang dibawa oleh Cikgu Bala kepada anak muridnya sehingga anak muridnya berjaya dalam pembelajaran. PDP yang digunakan oleh Cikgu Bala ialah pendekatan tematik, iaitu menggunakan cara yang ketiga dengan memecahkan kumpulan dan membincangkan topik yang berbeza dan mengarahkan pecahan kumpulan itu berbincang sesama sendiri untuk menghasilkan perbincangan yang berkualiti. Seterusnya, strategi PDP iaitu pemusatan bahan. Tujuan PDP ini adalah untuk menghasilkan pembelajaran secara individu tanpa kehadiran tenaga pengajar. Di sini kita dapat lihat Cikgu Bala menyediakan bahan rakaman pembelajaran sebagai bahan belajar untuk pelajarnya kerana tidak dapat bersama pelajarnya secara bersemuka. Kaedah PDP yang Cikgu Bala gunakan ialah kaedah latih tubi. Latih tubi bertujuan untuk menyediakan latihan untuk pelajar tentang sesuatu pelajaran secara spesifik. Kita dapat lihat Cikgu Bala mengajukan soalan kepada pelajarnya untuk melihat kemampuan pelajarnya dalam sesuatu subjek. Kita teruskan dengan teknik PDP. Kita dapat lihat Cikgu Bala menggunakan teknik bercerita di mana Cikgu Bala menggunakan teknik bercerita ini pada permulaan kelasnya untuk menjadikan pelajarnya itu memahami subjek itu secara lebih dalam dan pelajari subjek itu dengan lebih difahami. Akhir sekali ialah karakter guru. Karakter guru yang ada pada Cikgu Bala ialah profesional kerana Cikgu Bala mempunyai banyak kemahiran dalam mendidik anak didiknya. Yang kedua iaitu menjaga penampilan diri. Cikgu Bala seorang yang menjaga penampilan dirinya untuk kelihatan kemas. Dan yang ketiga iaitu keprihatinan. Cikgu Bala prihatin akan nasib anak muridnya yang hanya sebatang kara itu tidak dapat bersama-sama rakannya
belajar kerana dia miskin. Dan yang terakhir iaitu pekerti. Cikgu Bala seorang yang berbudi pekerti kerana dia menjalankan tanggungjawabnya sebagai pendidik untuk menjadikan anak didiknya berjaya dalam ujian dan mempunyai masa depan yang cerah agar dapat mengubah nasib keluarga anak muridnya. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Bye-bye.